Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menulis esei sejarah. Setelah kita menghasilkan proposal, kita membina apa yang dikata sebagai struktur esei, dan kita perlu menulis esei dalam bentuk format yang betul berdasarkan format esei mengikut gaya Chicago. Dan bagaimana kita menghasilkan satu penulis esei yang baik berdasarkan format ini, dan saya akan tunjukkan pada anda bagaimana menulis esei ini menggunakan Microsoft Word. Ini untuk membolehkan kita mengisi nota hujung dan juga menulis bibliografi dengan cara yang betul. Teruskan bersama saya, Super Sensa. Okey pelajar, pertama bila kita menulis esei, kita mula dengan membina proposal kajian. Setelah kita memikirkan tajuk, kita membina gerak kerja kita berdasarkan proposal kajian yang telah kita buat. Ini proposal itu membantu kita menentukan hala tuju esei yang nak kita bina. Saya bagi contoh, tajuk esei saya adalah kegiatan ekonomi masyarakat Jawa di daerah Kelang dari tahun 1930 sehingga tahun 1944. Itulah tajuk esei yang saya telah fikirkan untuk ditulis dalam esei sejarah yang panjangnya antara 2,500 patah perkataan hingga 3,000 patah perkataan. Berdasarkan pada proposal kajian, saya akan membina esei ini berdasarkan kepada format esei. Kita tahu bila kita nak menulis esei mesti berdasarkan format esei, di mana dalam format esei kita ada 3 komponen penting. Pertama, pengenalan esei. Ini pengenalan pada esei yang kita buat. Ini bukan pengenalan proposal, tapi pengenalan kepada esei yang sedang kita tulis sekarang ini. Jadi dalam pengenalan esei, pengenalan kepada tajuk kajian saya, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat Jawa di daerah Kelang di tahun 1930 hingga tahun 1944. Jadi dalam pengenalan ini saya boleh menjelaskan tentang apa yang dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Saya boleh menjelaskan tentang masyarakat Jawa. Siapa dia masyarakat Jawa? Saya juga boleh menjelaskan tentang latar belakang kawasan kajian, iaitu daerah Kelang. Dan juga saya boleh menerangkan tentang time frame yang saya pilih, itu daripada tahun 1930 hingga tahun 1944. Kenapa saya pilih tahun 1930 dan kenapa saya tamatkan dia pada tahun 1944? Semua tu kita boleh nyatakan dalam pengenalan. Itu perkara yang pertama. Jadi melalui proposal itu kita sudah boleh membina dan mengembangkan esei kita berdasarkan kepada format esei. Mula dengan pengenalan, kemudian kita terus menulis tentang isi. Isi adalah perenggan. Isi-isi ini kita tulis dalam perenggan. Perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga dan seterusnya. Ini seperti yang saya jelaskan dalam siri-siri sebelum ini, dalam proses penulisan. Jadi dalam isi adalah dapatan kajian. Isi ini menjawab permasalahan kajian ataupun persoalan kajian yang kita nyatakan dalam proposal kajian. Seperti persoalan kajian saya yang pertama, apakah jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di daerah Kelang pada tahun 1930-an hingga tahun 1940. Jadi saya perlu menjawab persoalan ini, iaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Di mana? Di daerah Kelang. Bila? Tahun 1930 hingga tahun 1944. Itu adalah persoalan pertama yang saya mesti jelaskan. Jadi apa yang saya jelaskan ini berdasarkan kepada sumber yang saya perolehi, sama ada sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber ketiga. Saya boleh menjelaskan ataupun menjawab permasalahan ataupun persoalan kajian ini seperti mana yang termaktub dalam proposal kajian saya. Jadi dengan ini saya telah menulis bahagian pertama esei saya, itu menjawab persoalan kajian. Yang itu yang perlu kita jelaskan, kita tulis dalam esei. Okay, bagaimana kita nak menerangkan tentang kegiatan, jenis-jenis kegiatan ekonomi
yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di daerah Kelang pada tahun 1930 hingga tahun 1944. Okey, itu persoalan pertama yang perlu saya jelaskan. Okey, dalam proposal saya juga ada persoalan kedua. Okey, persoalan kedua ataupun permasalahan kajian yang kedua. Ini persoalan yang kedua juga perlu dijelaskan. Setelah saya menulis tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi, saya perlu menjelaskan pula tentang persoalan kedua, iaitu berikan sebab-sebab kejayaan masyarakat Jawa di daerah Kelang dalam kegiatan ekonomi pada tahun 1930 hingga tahun 1944. Jadi saya perlu menjelaskan sebab-sebab yang membawa kepada kejayaan masyarakat Jawa di daerah Kelang dalam kegiatan ekonomi. Sebab saya memilih tajuk dalam tema ekonomi. Ini jadi pendekatan saya, penulisan saya itu lebih berkisar kepada perkara-perkara berkaitan dengan ekonomi, iaitu kegiatan ekonomi. Itu yang saya perlu tulis dalam esei saya. Sebab itulah yang nak saya hasilkan ini dalam esei sejarah ini. Dan hari sekali saya perlu tutup esei saya nanti. Okay, saya akan membuat kesimpulan tentang esei yang saya tuliskan. Ini berdasarkan kepada pengenalan persoalan kajian yang pertama, persoalan yang kedua, saya boleh membuat kesimpulan tentang esei yang saya tulis. Misalnya, saya boleh menjelaskan tentang jenis kegiatan ekonomi utama yang melibatkan masyarakat Jawa di daerah Kelang pada tahun 1930 hingga tahun 1944. Dan yang kedua, saya boleh memberikan sebab utama yang menyebabkan masyarakat Jawa berjaya dalam memajukan kegiatan ekonomi di daerah Kelang pada tahun 1930 hingga tahun 1944. Jelaskan pelajar. Okey, itu secara umumnya. Okey, berdasarkan pada proposal kajian yang telah saya bina, saya ingin menjawab persoalan yang ada dalam proposal saya itu untuk memberi kefahaman kepada pembaca. Jadi saya perlu menulis esei saya berkembang daripada pengenalan, isinya berkembang mengikut perenggan, baik perenggan, dan isi itu akan berkembang dan dia menjawab persoalan kajian yang pertama, persoalan kajian yang kedua, dan setelah itu saya membuat kesimpulan ataupun penutup kepada esei yang saya telah tulis tadi. Itu antara perkara penting, okay, dari segi idea keseluruhannya tentang esei yang hendak saya tulis. Jadi setiap pelajar mesti ada kerangka ini, okay, untuk mencari bahan berdasarkan kita punya proposal tadi. Jadi kita kena detailkan. Ini yang dipanggil sebagai kita punya gerak kerja, okay, untuk menyelesaikan kajian kita, okay, berdasarkan kepada sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber lisan yang kita ambil. Okay, semua ini akan membantu kita menghasilkan satu esei yang baik. Okay, sebab kita sudah ada langkah-langkah yang perlu kita jelaskan, okay, dari segi pengenalan, dari segi isi dan juga dari segi penutupnya. Dan isi ini akan berkembang, okay, untuk memberi kefahaman kepada pembaca dan juga pentaksir kita, ini yang menyemak esei sejarah kita. Jadi mereka akan tertarik untuk membacanya dengan lebih lanjut, dan mungkin mereka juga berminat untuk membuat kajian yang baru, ini berasaskan kepada kajian yang telah kita buat. Okey, seperti yang saya jelaskan sebelum ini, bila kita menulis esei, kita perlu menjelaskan tentang persoalan kajian. Jadi persoalan kajian saya pertama tadi adalah jenis kegiatan ekonomi masyarakat Jawa di daerah Kelang. Okey, jadi saya perlu mengumpulkan maklumat berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Jawa ataupun orang Jawa di daerah Kelang pada tahun 1930 hingga tahun 1944. Jadi saya banyak membuat pembacaan, mencari pelbagai bahan dari sumber pertama, sumber kedua dan sumber ketiga. Jadi semua bahan itu saya perlu catatkan je dahulu di dalam apa yang saya panggil sebelum ini sebagai kad nota. Okey, yang ini kita panggil nota hujung, kad nota hujung. Kad nota hujung ini kita catatkan saja. Mungkin pelajar boleh catatkan menggunakan buku. Contoh buku ini, contoh buku, okey, boleh catat, buku catatan, catat je lah. Okey, catatkan tentang nota hujung. Setiap bahan yang kita baca, kita catatkan
daripada temu ramah ke, daripada surat khabar ke, daripada majalah ke, dan mana bahan yang kita dapat itu kita nyatakan, kita tuliskan dahulu dalam buku catatan yang kita tulis di atasnya persoalan yang kita sedang baca, sedang kita kaji. Kita nak mengumpul bahan tentang orang Jawa sebagai pekebun kecil. Jadi saya perlu mengumpulkan sebanyak mungkin bahan berkaitan dengan orang Jawa sebagai pekebun kecil. Dan saya mesti catatkan. Jadi semua dapatan itu saya catatkan. Apa perkara yang penting untuk saya catatkan? Misalnya saya membuat temu ramah dengan Haji Rahmat bin Sawin pada 15 Januari 2021 di rumahnya. Saya tulis sekat alamat rumahnya penuh, tak apa. Okey. Yang kedua, saya juga membuat temu ramah dengan Saridin bin Surokarso pada 18 Januari 2021 di rumah dia juga. Tak kira berapa ramai yang kita temu bual tu, kita senaraikan bila, di mana, tempatnya, semua boleh dinyatakan. Saya juga mengumpul bahan yang saya dapat daripada berkaitan dengan orang Jawa sebagai pekebun kecil, kegiatan utama dia sebagai pekebun kecil, juga daripada annual report for the year 1886. Ini daripada Arkib Negara Malaysia, halaman 4. Sebab bila kita nak menulis nota hujung, kita perlu ada halaman. Sebab tu kita awal-awal kita dah kumpul dan kita catatkan. Satu lagi, saya juga dapat bahan daripada jurnal dan sebagainya. Contoh Azizi Muda, sejarah kependudukan dan kegiatan ekonomi orang Melayu keturunan Indonesia di negeri Johor dalam Malaysia dari segi sejarah. November 1981, halaman 62 misalnya. Jadi semua bahan saya dapat, saya perlu catatkan dalam buku catatan yang saya panggil buku catatan nota hujung. Jadi mudah untuk saya refer bahan ini. Apabila saya nak menulis dalam Microsoft Word nanti, saya boleh ambil daripada bahan yang saya kumpul ini untuk ditulis sebagai nota hujung. Kalau tidak, nanti kita ada masalah nanti untuk mencari nak meletakkan nota hujung itu di mana dalam penulisan kita. Itu juga akan menjadi satu persoalan. Jadi sebab itu saya kata, sebelum penulisan yang dipanggil pra penulisan itu, tugas kita adalah mengumpul sebanyak mungkin bahan berkaitan dengan persoalan kajian kita. Persoalan yang pertama, mana bahannya? Persoalan yang kedua, yang mana bahannya? Kita asingkan dan kita letakkan dalam buku catatan khusus berkaitan dengan nota hujung. Jadi apa beza nota hujung dengan nota kaki? Nota hujung dengan bibliografi. Senang saja. Ada pelajar yang tahu. Betul? Halaman. Dalam bibliografi tidak perlu tulis halaman. Halaman hanya pada nota hujung. Jadi saya tak langsung, nota hujung ini juga boleh jadi sumber bibliografi. Sumber bibliografi. Saya akan tunjukkan bagaimana menulis. Jelas pelajar. Jadi kita perlu mengumpul bahan. Inilah yang saya kata sebagai kad nota hujung ataupun buku catatan berkaitan dengan nota hujung, berkaitan dengan persoalan ini yang pertama, berkaitan dengan persoalan yang kedua. Jadi kita telah susun sumber yang kita ada untuk memudahkan kita membuat penulisan, untuk memberi penerangan, memberi penjelasan, menjawab persoalan kajian. Sebab kita telah mengumpul bahan-bahan yang kita nak gunakan. Untuk menjelaskan persoalan kajian saya berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat Jawa di daerah Kelang, berdasarkan isi yang pertama, iaitu orang Jawa sebagai pekebun kecil. Jadi semua maklumat yang saya dapat, sama ada sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber lisan, saya akan catatkan dalam buku catatan ataupun dalam kad bibliografi yang saya jelaskan sebelum ini. Dan kad ini saya nyatakan tentang saya temu ramah dengan siapa, bila, di mana, contoh. Saya juga menulis tentang tajuk buku, tentang report daripada sumber pertama yang saya gunakan, daripada jurnal ataupun daripada tesis ataupun daripada kajian-kajian lain, buku dalam sumber kedua dan sebagainya. Semua itu saya catatkan dalam kad biografi ataupun catatan berkaitan dengan biografi ini untuk memudahkan saya nanti apabila saya menulis esei dalam Microsoft Word. Catatan ini pelajar boleh buat. Tidak semestinya kita type, tak perlu type. Kita hanya catatkan, gunakan pen, ambil satu buku khas untuk menulis tentang biografi saja, berkaitan dengan persoalan yang pertama.
Kemudian bila kita buat soalan perkara kedua, kita guna bahan yang mana? Adakah biografi yang sama? Kalau sama, kita gunakan, catatkan saja dalam kita punya kad biografi itu. Ini buku catatan kita berkaitan dengan persoalan kedua. Ini persoalan pertama, persoalan kedua. Jadi kita telah menyusun kita punya sumber itu dengan baik. Jadi mudah untuk kita ambil bila kita nak menyatakan evidence kita ini di dalam nota hujung ataupun dalam sumber rujukan ataupun bibliografi. Jelas pelajar? Okay? Jadi kita perlu susun bahan yang kita dapat itu dengan baik, memudahkan untuk kita mengambilnya, membuktikannya dalam penulisan kita. Sebab tu kita mesti ada satu gerak kerja yang tersusun. Dan semua ini kita simpan dalam fail yang kedua, itu fail evidence. Sebagai rujukan kepada pemberi pentafsir atau mana-mana pihak yang melihat kita punya ataupun mentafsir kita punya kajian. Cuma bezanya kad biografi dengan nota hujung ialah tidak ada halaman. Dalam kad biografi kita tak perlu tulis halaman. Kita hanya menyatakan perkara yang sama dengan kad biografi, bezanya tidak ada halaman. Dalam kad biografi mesti catatkan halaman. Kalau tak ada halaman, itu bukan nota hujung. Tapi dalam kad biografi kita tak perlu menyatakan halaman, sebab halaman itu kita telah berikan dalam nota hujung. Satu lagi bahan yang kita perlu catatkan dalam buku catatan kita ataupun kad yang lain, kita nyatakan sebagai petikan ataupun citation. Sebab kita nak ambil mana-mana petikan dari mana-mana sumber, sama ada sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber ketiga, daripada hasil temu bual kita itu juga kita boleh nyatakan sebagai petikan untuk kita nyatakan terus dalam penulisan kita. Jadi kita perlu catatkan dahulu bahagian yang mana kita nak ambil. Jadi mudah bila kita menjawab soalan nanti, bila kita nak menjelaskan persoalan kajian itu, kita boleh gunakan petikan ini di tempat yang betul. Contoh, kita nak menjelaskan tentang masyarakat jauh tadi. Saya nak menjelaskan masyarakat jauh. Penglibatan mereka dalam kegiatan ekonomi membolehkan mereka mengumpul kekayaan. Contoh, saya tambah sini, status ini, kedudukan mereka itu juga menyenangkan lagi. Seseorang haji itu bergiat dalam perniagaan. Sebab dia ada modal, dia mampu hasil bekerja sebagai pekebun kecil, mereka mengumpul wang. Kerajinan mereka itu membolehkan mereka mengumpul wang untuk membolehkan mereka menunaikan haji. Jadi bila mereka balik, mereka menjadi insan yang dihormati oleh masyarakat setempat di kampung tersebut. Dan ini membolehkan mereka mengembangkan lagi perniagaannya, seperti memberi pinjaman wang dan kadang-kadang sebagai guru agama. Ini adalah petikan saya ambil daripada buku yang ditulis oleh Kazin Muhammad Tamrin berkaitan dengan orang Jawa di Selangor, Dewan Bahasa dan Pustaka, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, tahun 1984. Petikan ini berada pada halaman 46. Itu yang dimasukkan dengan petikan. Kita mesti beri kredit kepada mana-mana bahagian daripada mana-mana esei ke, jurnal ke, ataupun buku yang kita baca, kita ambil, masukkan dalam esei kita, kita perlu nyatakan sumbernya. Itu dipanggil petikan. Setiap petikan yang kita nak ambil, kita nak gunakan, kita mesti tulis dahulu di dalam buku catatan, kemudian kita nyatakan daripada mana kita dapat bahan tersebut. Misalnya daripada Kazin Muhammad Tamrin, daripada bukunya bertajuk Orang Jawa di Selangor, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, tahun 1984. Buku surat berapa kita ambil petikan tersebut. Semua itu mesti dinyatakan supaya untuk mengelakkan apa yang dikatakan sebagai plagiat. Jadi kita memberi kredit kepada penulis yang memberikan penyataan tersebut. Dan kita nak gunakan penyataan itu ke dalam esei kita. Jadi hati-hati pelajar. Contoh dari segi penulisan ni nanti kita akan betulkan. Bila kita membuat proofreading tu, semua kesalahan seperti ini, tidak ada spacing ini, kita boleh betulkan nanti.
Mungkin petikan ini kita hanya catatkan dengan pen saja sebab kita belum guna Microsoft Word lagi. Ni kita hanya guna dengan pen, kita catatkan dalam buku catatan kita ataupun kad petikan, saya kata. Okey, jadi kita kumpulkan semua bahan-bahan itu sebab kita nak guna nanti bila kita menulis esei. Jadi kita perlu kumpulkan bahan-bahan ini dan kita nyatakan sumbernya daripada mana. Boleh bayar. Jelas ya? Okey pelajar, kita nak menulis esei kita dalam Microsoft Word. Okey, pertama kita buka Word kan. Saya rasa semua pelajar tahu. Okey, ini adalah Microsoft Word. Okey, ada banyak tools dekat atas ni. Okey, ini adalah file kan, file. Okey, ini yang dikatakan sebagai Times New Roman. Dia punya bentuk tulisannya. Times New Roman, hurufnya size 12, font size 12. Ini adalah font dia Times New Roman, size 12. Okey, ini perkara penting. Ini yang perlu pelajar lihat. Okey, pelajar boleh tulis tajuk. Ini tajuk saya lah. Contoh, kegiatan ekonomi masyarakat Jawa di daerah Kelang 1930-1944 oleh Abdul Syukur bin Yusuf. Okey, ini yang kedua. Okey, kita mesti berikan halaman. Okey, halaman kepada esei kita. Okey, bilangan perkara. Contoh 1.0 pengenalan, 2.0 sejarah penubuhan dan perkembangan Persatuan Sejarah Malaysia contoh. Okey, ataupun saya yang pertama ni saya cerita tentang sejarah latar belakang masyarakat Jawa di daerah Kelang. Okey, yang ketiga saya jelaskan tentang kegiatan, jenis kegiatan ekonomi masyarakat Jawa dan seterusnya. Contohlah. Ini kita nyatakan dan berikan dia halaman mana. Nyatakan halaman mana. Okey, mudah untuk dirujuk. Bilangan perkara dan halaman, bukan surat. Setiap daripada penjelasan. Ini contohlah, saya ambil contoh. Okey, boleh belajar. Okey, lepas itu kita boleh ceritakan tentang, mula dengan pengenalan. Jadi kita mulalah tulis tentang pengenalan. Okey, kita teruskan. Dah selesai pengenalan, kita nak masuk isi. Contoh kajian saya tadi, isi saya pertama, saya nak menjelaskan tentang kegiatan ekonomi masyarakat Jawa di daerah Kelang dari tahun 1930 hingga tahun 1940. Okey, ini yang saya nak tulis. Okey, yang pertama saya nak menjelaskan tentang jenis kegiatan ekonomi masyarakat Jawa yang terdapat dalam persoalan kajian saya. Persoalan kajian yang pertama saya tadi. Okey, jadi saya mula mengarang. Saya jelaskan jenis kegiatan ekonomi utama orang Jawa di daerah Kelang pada tahun 1930 hingga tahun 1944 ialah sebagai pekebun kecil. Okey, orang Jawa yang berhijrah ke daerah Kelang pada awalnya bekerja sebagai buruh. Okey, itu ayat saya gunakan. Okey, orang Jawa berhijrah ke daerah Kelang pada awalnya bekerja sebagai buruh. Okey, kehidupan mereka sebagai buruh bebas dapat mengumpul wang secara sedikit demi sedikit untuk membeli tanah. Sebab mereka bekerja, berusaha sebagai buruh, akhirnya mereka dapat mengumpul wang dan mereka akhirnya bebas, menjadi buruh bebas dan dapat mengumpul wang secara sedikit demi sedikit untuk membeli tanah. Okey, setakat yang mereka mampu. Itu pernyataan daripada saya untuk menerangkan tentang jenis kegiatan ekonomi masyarakat Jawa. Saya teruskan lagi. Kebanyakan mereka yang berhijrah ini lebih cenderung untuk mengerjakan tanah dan tinggal di kampung-kampung. Okey, tanah yang diusahakan secara bersungguh-sungguh dan sepenuh masa. Orang Jawa kita tahu kan, rajin mereka bekerja. Mereka menanam tanaman makanan seperti ubi kayu, keledek, padi dan keladi ditanam untuk keperluan diri dan selebihnya dijual. Pendapatan sebulan lebih kurang 530 hingga 40 ringgit pada tahun 1930-an. Sebulan dia mereka dapat 30 hingga 40 ringgit. Okey, mana saya dapat bahan ini? Okey, 30 40 ringgit itu saya kena nyatakan. Okey, ini yang dipanggil sebagai, saya highlight kasih supaya tengok. Okey, temu buah dengan Haji Rahmah bin Sawir. Ini adalah
nota hujung. Okey, macam mana kita nak masukkan nota hujung ini? Yang pertama, ini adalah nota hujung saya yang pertama, sebab tu jadi yang pertama. Okey, kita pergi dekat sini, reference. Bila pelajar klik reference ni, nampak Okey, pertama kita nak masukkan tentang bahagian ini, insert endnote ataupun footnote. Footnote ni di bawah, kita guna endnote. Ni endnote, klik kat sini endnote, nampak? Dia akan pergi kat sini. Dia akan pergi kat bawah ni. Temu ramah dengan Haji Rahmat Bersawin yang pertama tadi. Yang ni dia masuk. Saya masukkan yang ni. Saya dah tulis tadi. Ini yang pertama. Jadi saya masukkan dekat sini, insert endnote. Insert endnote, dia akan keluar kat sini. Saya akan masuk lah. Misalnya ini adalah hasil temu bual daripada Haji Abdul Ghani. Okey, 18 hari bulan Januari 2021 di Kampung Pasir. Contoh, nampak? Kita masukkan. Kita masukkan. Ini dipanggil nota. Dia jadi yang pertama. Bila kita tulis lagi, di kapal Teluk Ulai dan Kampung Bukit Kerayung, padi sawah ditanam. Mengikut laporan tahunan pada tahun 1983, Kelang mempunyai tanah yang baik untuk tanaman padi. Banyak blok baru. Ini adalah daripada annual report ni. Mari kita dapat ni. Banyak blok baru dibuka dan ditanam padi. Datuk Dagang telah menggunakan 600 ekar tanahnya untuk menanaman padi, untuk tanaman padi dan pinang yang diusahakan oleh pekerja Jawa dengan hasil yang memuaskan. Jadi kita nak masuk, kat mana kita dapat maklumat ini? Ini adalah nota hujung yang kedua daripada annual report of the year 1886. Kita dapat daripada Arkib Negara Malaysia, halaman 4 kita nyatakan. Masukkan kat sini. Dia akan keluar di bawah. Ini dia yang kedua. Ini adalah kita punya nota hujung yang kedua. Jadi mana bahan yang kita dapat, kita perlu nyatakan sebagai nota hujung. Sumber mana kita dapat? Contoh kita nak jelaskan lagi. Apabila harga kopi jatuh, masyarakat Jawa telah menanam kelapa. Pelibatan yang besar dalam kegiatan penanaman kelapa disebabkan oleh sifat unik yang ada di kalangan mereka, dan orang Jawa sangat tekun dan bersungguh dalam membuat kerja-kerja di kebun. Ini kat mana kita dapat tahu? Daripada temu buah yang ketiga ni. Azizi Muda, itu dari segi dalam channel ini. Sejarah kependudukan dan kegiatan ekonomi Melayu, keturunan Indonesia di negeri Johor dalam Malaysia dari segi sejarah. November 1981, halaman 62. Jadi setiap apa yang kita ambil, kita akan nyatakan dalam esei kita sebagai nota hujung. Ini adalah nota hujung, para pelajar. Di sinilah kita insert tadi. Kita masukkan nota hujung. Nampak? Kita boleh tulis kat sini. Semua ini di bahagian akhir esei. Sebab tu dipanggil nota hujung. Dia bukan di bawah setiap muka surat, tetapi di bahagian hujung esei, akhir sekali. Dan selepas inilah baru kita masukkan bibliografi. Jelas para pelajar? Ini cara dia. Kita nak masukkan nota hujung. Jadi kita masukkan kat sini. Sebab tu saya kata tadi, kita perlukan kad bibliografi, kad nota hujung. Kad nota hujung sangat diperlukan, sebab kita nak masukkan bahagian yang mana yang kita jelaskan, dan kita masukkannya sebagai nota hujung. Itu kita perlu nyatakan dekat sini. Jadi mudahlah bila kita ambil daripada buku catatan kita ini yang kita dah tulis tadi, kita ambil dan kita tulis dalam nota hujung kita ini. Masukkan, insertkan nota hujung ini, maka dia akan insert kat 3. Faham bahagian? Boleh? Jadi kalau kita ada lagi, kita akan masukkan.
ni tak ada. Okey, hilang lah, nampak? Okey, kita terus tuliskan. Okey, seterusnya kita dah ke ayat kita lagi. Okey, masyarakat Jawa telah berjaya memanipulasi tanah dan wang yang diperolehi dengan sebaik mungkin. Tanah yang mereka miliki diusahakan dengan sepenuhnya sebahagian daripada hasil tanaman yang mereka miliki sebahagian daripada hasil tanaman dimakan dan sebahagian lagi dijual. Pendapatan yang diperolehi digunakan untuk menambah keluasan tanah yang ada. Siapa yang cakap ni? Mana dapat sumber ni? Yang keempat. Kita letakkan dalam nota hujung kita, hasil daripada temu bual dengan Saridin bin Surokaso. Kat sini kita nyatakan temerama. Bila, di mana? Dan air sekali jika juga membeli emas. Pendapatan yang mereka peroleh tadi juga mereka membeli emas. Siapa yang cakap ni? Mana sumber kita dapat? Kita nyatakan kat sini. Daripada kita highlight kat sini, nampak kan? Salim bin Haji Tahir, masyarakat Jawa di Melaka dalam Merdeka Melaka dahulu dan sekarang, Kuala Lumpur 1982 halaman 145. Okey, itulah gunanya sumber yang kita catatkan di nota hujung dan juga sumber bibliografi. Ini adalah untuk menulis nota hujung, mesti ada halaman. Okey, pelajar kena faham yang ini bukan di bawah esei, di bahagian akhir, sebab saya baru je tulis. Jadi akan terus bawah ni. Jadi lagi kita tambah isi kita nanti, dia akan pergi ke hujung esei. Sebab tu dipanggil nota hujung. Nota hujung, bukan nota kaki di bawah esei tu. Setiap align muka surat, tapi ni di hujung esei. Sebab tu dipanggil endnote ataupun nota hujung. Jadi akan senaraikan dari sini. Dia pelajar boleh insert terus di bahagian referensi. Okey. Jadi kalau pelajar lihat, bila kita nak tulis kali yang pertama itu, endnote ni, sorry, nota hujung ni, saya beritahu. Footnote contoh endnote. Okey, ini pelajar kena beri perhatian kat sini. Mungkin kali pertama pelajar buka nanti pada reference ini, dia akan ubah endnote ni kita letakkan di mana? Biasanya di bahagian hujung setiap ayat tadi, kan? Okey, ini kadang-kadang yang pertama kadang dikeluar dalam bentuk Roman ini, dalam bentuk Roman. Ini yang ini kita perlu tukar di dalam huruf 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia akan mengikut urutan, automatik secara urutan, continuous. Okey, semua dokumen ini. Okey, dan kita apply saja. Sudah. Okey, itu sangat penting. Nampak pelajar? Jelas bagaimana kita nak menggunakan contoh. Cuba saya nak masuk. Contoh saya pakai tu contoh. Kita nak insert, kita ada sumber sebenarnya kat sini. Di daerah Kelang pada tahun 1932-94 ialah sebagai pekebun kecil. Okey. Orang Jawa mengumpul wang saya lebih sikit untuk setakat yang mereka mampu. Okey. Mungkin ini kita perolehi daripada temu bual. Kita nak masukkan kat sini. Okey, kita insert kat sini. Contoh saya buka balik. Insert endnote. Klik kat sini. Okey, dia keluar sini. Okey, ini adalah hasil daripada temu bual kita dengan Haji Abdul Karim. Okay, bila kita temu ramah 5 Januari tahun 2021. Ini sebelum PKP. Ataupun kalau semasa PKP pun tak ada masalah, sebab kita buat interview secara online, melalui email dan sebagainya. Jadi boleh nyatakan dekat sini. Okey, faham pelajar? Inilah cara kita menulis nota hujung. Nampak? Kita boleh masukkan kat sini. Contoh Haji Abdul Karim 5 Januari 2021. Kita buat interview ataupun temu bual dengan orang sumber ini. Ini adalah kenyataan daripada dia. Mereka kumpul wang sedikit-sedikit, beri tanah setakat yang mereka, daripada hasil kerja penat jerih mereka itu, mereka mampu untuk memberi tanah berdasarkan kepada jumlah wang yang mereka ada, simpanan mereka tadi. Okey, jelas pelajar? Okey, boleh bagaimana kita nak mengguna ataupun memasukkan insert nota hujung ataupun endnote. Klik kat sini, kat mana yang kita nak letakkan tadi, kita akan nyatakan dekat situ. Mesti robot ini akan secara automatik
dia akan mengikut urutan. Cuma kita kena pastikan semua tu betul. Semua maklumat ini betul. Pastikan 1, 2, 3 bukan Roman, bukan huruf Roman ni, tetapi kita guna 1, 2, 3 secara urutan. Kita hanya insert saja. Jelas berada. Ini antara perkara yang pertama yang saya jelaskan bila kita guna masukkan word untuk memasukkan apa yang dikatakan sebagai endnote ataupun nota hujung. Jelas ya. Saya nak tunjuk bagaimana masukkan ataupun menulis bibliografi menggunakan Microsoft Office. Kita bagi bagian reference ini, kita insert citation, klik kat sini, ataupun bibliografi. Nampak kita klik kat sini. Nampak? Ni yang pertama. Saya masukkan add new source. Ini adalah semua biografi yang saya gunakan tadi di dalam nota hujung. Jadi saya masukkan buku. Pengarang dia siapa buku tersebut? Misalnya Kazim Muhammad Tamrin. Contoh. Tajuk dia masyarakat ataupun orang Jawa. Orang Jawa di contoh orang Jawa di daerah lah. Tahun bila? Tahun 1974. Ini contoh saja. Tandanya Kuala Lumpur. Masukkan maklumat tentang buku yang kita nak tulis ni. Publishernya adalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Nampak? Kita tekan OK. Kita nak lihat bibliografi nanti, kita klik kat sini. Contoh bibliografi. Kita klik sini, kita klik kat sini. Ini dia biografi. Kita ada dua tadi bibliografi. Tamrin ni huruf besar T. Nanti kita betulkan lah. Ni nampak. Dia dah tulis kat sini. Bibliografi Tamrin Kazim Muhammad 1974, orang Jawa di Kelang, Kuala Lumpur dengan Bahasa Pustaka. Yusuf Abdul Syukur bin Yusuf. 2014, Cara Malaysia dan Asia Tenggara, Shah Alam Offshore Fajar. Ini biografi. Sebab kita dah kata tadi, biografi kita cara Chicago. Jadi automatik akan tuliskan untuk kita gaya Chicago itu. Ini adalah bibliografi. Bibliografi ini di bahagian akhir esei. Jadi dia akan automatik. Itu cara kalau kita guna Microsoft Office. Satu lagi cara, kita senarai saja biografi itu. Kita tulis macam kita tulis Word, macam biasa, macam kita tulis ayat tadi. Kita asingkan dalam satu muka surat yang lain, kita tulis biografi, kita tulis sendiri secara manual. Bukan automatik. Menggunakan cara ini pun boleh. Kalau Fajar keliru, Fajar boleh guna cara yang biasa saja. Terus catatkan saja. Dalam satu muka surat yang baru, contoh file, saya buka yang baru. Terus masukkan bibliografi. Terus saja tulis bibliografi. Teruskan. Yang pertama daripada sumber pertama. Kita senaraikan daripada sumber pertama. Satu dan sebagainya. Senaraikan. Seterusnya saya nak menjelaskan bagaimana nak memasukkan aspek teknikal dalam penulisan tadi. Berkaitan dengan nota hujung ataupun nota endnote ataupun nota hujung, senarai rujukan ataupun bibliografi. Bagaimana kita nak masukkan dalam esei yang kita tulis. Kita nak menggunakan Microsoft Word. Supaya dari segi teknikal itu, cara penulisan kita itu mengikut format dan gaya Chicago yang betul. Ini adalah perkara penting yang perlu kita beri perhatian bila kita menulis esei berdasarkan kepada format yang dikehendaki.
Berminit bersama Suko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah